A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhazimah binti Iskandar bersama 4 orang sahabat saya yang lain iaitu Nur Ain Afizah binti Aziz, Fatin Farzana binti Nur Hamidi, Amanina binti Wahidan dan Yusra binti Azman. Kami dari kumpulan LG3 akan membentangkan kertas kerja kumpulan kami bagi subjek CTU 555 yang bertajuk Kepentingan Konsep Wasatiyah dalam Sistem Sosial Islam. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kertas kerja kumpulan kami kepada bab yang pertama iaitu pengenalan atau pendahuluan. Baiklah, dalam bab pengenalan ini, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang tajuk kertas kerja kami iaitu Kepentingan Konsep Wasatiyah dalam Sistem Sosial Islam. Baiklah, seperti mana kita tahu, Islam merupakan sebuah agama yang sangat mementingkan kemaslahatan dan kesamarataan dalam kalangan umatnya. Justru, agama Islam sangat menggalakkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dan mengamalkan keseimbangan dalam aspek ibadah dan juga amalan harian mereka. Pada hakikatnya, konsep wasatiyah itu sendiri tercipta berdasarkan salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran iaitu ayat yang ke-143 dalam surah Al-Baqarah yang di mana potongan ayat tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ummatan wasatan. Ulama mentafsirkan potongan ayat ini dengan pelbagai tafsiran dan secara kasarnya kita dapat memahami takrif ummatan wasatan itu sebagai tidak berlebihan dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan secara kasarnya. Merujuk kepada artikel rujukan yang pernah kami laksanakan, para ulama tafsir menafsirkan wasatiyah itu dengan tafsiran yang pelbagai dengan merujuk kepada kamus-kamus dalam bahasa Arab. Di samping itu, kami juga akan menerangkan berkenaan kepentingan memahami peranan dan juga cara pelaksanaan yang sebenar dengan mengikut konsep wasatiyah dalam sistem sosial mengikut cara agama Islam, dalam sistem agama Islam. Seterusnya kami juga akan menerangkan berkenaan pemahaman konsep kesederhanaan dan keseimbangan. Kedua-dua konsep ini pada zahirnya mungkin nampak seperti sama tapi sebenarnya tidak. Dan kami akan menerangkan lagi secara lebih terperinci dalam bab pengenalan kertas kerja kami. Okey, baiklah, selain itu dalam bab pengenalan kami juga akan menerangkan berkenaan 3 elemen nilai yang terdapat dalam konsep wasatiyah, iaitu yang pertama adil dan saksama, yang kedua amalan terbaik dan cemerlang, dan yang ketiga berimbang, sederhana dan keterlaluan. Dan seterusnya, objektif bagi kertas kerja kumpulan kami yang pertama mengenal pasti konsep wasatiyah dari aspek sosial dalam kehidupan manusia, dan yang kedua kertas kerja ini dijalankan untuk meneliti maksud konsep wasatiyah dengan lebih mendalam dan lebih terperinci. Dan yang terakhir, kertas kerja ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan konsep wasatiyah yang sebenar dan mempraktikkan pelaksanaannya dengan cara yang betul. Okey, itu saja untuk pengenalan sekali daripada saya. Terima kasih. Kita akan teruskan kepada bab yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Hazimah. Saya akan menyambung pembentangan ini. Kita sudah mengetahui makna wasatiyah dan konsep wasatiyah yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan secara umum. Oleh itu, saya ingin menjelaskan dan menerangkan secara lebih ringkas ataupun secara lebih khusus mengenai konsep wasatiyah melalui hubungan manusia dengan Allah atau dikenali sebagai hablum minallah dari kalimah bahasa Arab.
Pertama sekali, konsep wasatiyah ini merupakan elemen penting dalam Islam. Perkara ini dapat dilihat melalui cara dan pembawaan agama dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat. Konsep wasatiyah ini boleh dikategorikan sebagai konsep bersederhana, tetapi ia tidak wujud dalam beragama kerana setiap Muslim dituntut untuk mencari yang terbaik dalam beragama. Untuk mudah difahami, wasatiyah ini lebih bermaksud pertengahan. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah seimbangkan dunia dan akhirat. Kita tidak boleh memfokuskan kepada akhirat sahaja dengan mengetepikan dunia atau memfokuskan dunia dengan mengetepikan akhirat. Oleh itu, untuk menjadi seorang Muslim yang berkualiti, kita hendaklah menjaga hubungan dengan Allah mengikut konsep wasatiyah melalui 3 perkara, iaitu yang pertama, dari segi akidah, Muslim berkualiti merupakan seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Maka untuk menjadi seorang Muslim yang berkualiti, kita hendaklah patuh dan taat kepada Allah. Apakah hubungan antara menjadi seorang Muslim yang berkualiti dengan konsep wasatiyah? Okey, baik. Perasaan sukakan wasatiyah ini merupakan satu sifat yang tertanam dalam diri setiap manusia. Oleh itu, bagi mempraktikkan konsep wasatiyah ini, kita hendaklah mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Tambahan pula, perkara ini dapat dibuktikan melalui elemen fitrah, iaitu fitrah percayakan Tuhan. Fitrah percayakan Tuhan yang dimaksudkan adalah mempercayai dan yakin dengan kewujudan Tuhan dan segala kejadian alam. Melalui fitrah percayakan Tuhan, ia juga dapat memelihara hubungan manusia dengan Tuhan mengikut konsep hamba. Sebagai seorang hamba, kita hendaklah mentauhidkan Allah SWT sahaja, elakkan daripada menyembah perkara-perkara yang karut dan syirik. Kedua, dari segi ibadah, kita dapat lihat melalui tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah. Sebagai manusia, kita mempunyai tanggungjawab masing-masing selain menjadi hamba Allah, seperti tanggungjawab sebagai seorang anak, bapa, suami dan sebagainya. Mengikut konsep wasatiyah, kita dikehendaki untuk mengimbangkan dunia dan akhirat. Maka, setiap amalan dan perbuatan yang dilakukan ini bergantung kepada kemampuan setiap individu untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Islam tidak melarang manusia sama sekali menguruskan dunia, tetapi ia haruslah dilakukan selepas selesai urusan dengan Allah. Yang terakhir, dari segi akhlak, wasatiyah yang dimaksudkan berada di pertengahan dua ekstrim, iaitu golongan pertama mengamalkan cara hidup bebas tanpa mengamalkan nilai-nilai murni, manakala golongan kedua pula lebih ketat dalam mengamalkan nilai-nilai murni. Wasatiyah ini juga merujuk kepada maksud keadilan, kesederhanaan dan jauh dari sifat melampau. Setiap manusia diwajibkan untuk berlaku adil dalam setiap perkara dan mengelakkan sikap berlebih-lebihan. Setiap perkara dalam kehidupan hendaklah dihiasi dengan akhlak, adab serta panduan yang betul. Wasatiyah dalam Islam juga menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai akal dan nafsu. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah bijak mengawal nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan lebih menggunakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah dalam membuat keputusan. Sekian sahaja dari saya. Pembentangan ini akan disambung oleh Fatim Fazana. Baiklah, kita berpindah kepada poin yang kedua dalam konsep wasatiyah, iaitu melalui hubungan dengan manusia. Iaitu dalam bahasa Arab dia adalah hablum minan nas. Baiklah, hablum minan nas terbahagi kepada 3 konsep, iaitu hubungan pemimpin dan rakyat, yang kedua adalah hubungan masyarakat, dan ketiga hubungan di antara ibu bapa. Baiklah, kita pergi ke hubungan pemimpin dan rakyat, di mana jaminan terhadap kebajikan rakyat perlu dijaga, khususnya oleh pemimpin kerana ia merupakan salah satu amanah dan tanggungjawab mereka terhadap rakyat yang perlu dijalankan. Yang kedua adalah memelihara keamanan dan keselamatan negara. Kerana di dalam Islam juga amat menitik beratkan tentang keadilan dan jaminan serta keselamatan bagi sebuah negara. Kerana selain daripada kemajuan ekonomi dan kemajuan fasiliti dalam negara, keamanan dan keselamatan negara merupakan salah satu tunggak ataupun tunjang utama bagi sesebuah negara yang selamat dan yang merdeka. Yang seterusnya adalah meletakkan Islam sebagai agama yang terbaik, di mana pelaksanaan Islam secara seimbang juga membawa maksud dalam memastikan matlamat Islam itu tercapai dalam jangka masa panjang ataupun pendek. Kita boleh ambil daripada contoh zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW dalam merangka membina piagam Madinah.
baginda tidak mengasingkan di antara penganut yang bukan Islam ataupun yang Islam. Baiklah. Seterusnya adalah hubungan dengan masyarakat di mana pertama adalah bagi mencapai konsep wasatiyah dalam hubungan hablum minan nas, kita perlu menjaga keharmonian dari segi pergaulan dan komunikasi kerana ia adalah salah satu adab pertuturan ketika kita bergaul bagi mengelakkan salah faham. Yang seterusnya adalah menghormati budaya yang berbeza di antara kaum kerana ia mampu mengenali. Apabila kita mampu untuk memahami budaya dan perbezaan kaum di dalam negara, kita dapat mengenali sesebuah bangsa tersebut dengan lebih mendalam. Yang seterusnya adalah kebajikan dan keselesaan di mana apabila kita menjaga hubungan antara masyarakat dan masyarakat, kita mampu menjaga kebajikan dalam sama-sama lain, iaitu apabila khususnya dalam masyarakat adalah baik dikaitkan dengan jiran kerana apabila jiran tidak dalam kesusahan, kita mampu untuk membantu mereka dari segi kewangan atau pemakanan. Seterusnya adalah ibu bapa di mana ibu bapa adalah orang yang mendidik kita. Kita perlu menghormati mereka kerana antara salah satu faktornya kerana menghormati orang yang lebih tua dalam Islam amat mementingkan. Ia amat dititik beratkan dalam Islam kerana ia adalah salah satu adab dan akhlak. Dan seterusnya adalah menghindari sifat derhaka di mana adalah menjadi satu tanggungjawab kepada seorang anak untuk menjaga kelakuan dan tutur kata terhadap orang tua kerana terdapat sebuah firman Allah iaitu ridallahu ridal walidain, iaitu redha Allah adalah terletak kepada redha kedua ibu bapa. Jadinya jika kita tidak mementingkan isu ini, ia akan menjadikan sesebuah masyarakat dalam konsep wasatiyah itu, iaitu khusus dalam hablum minan nas, tidak tercapai. Wallahu a'lam. Seterusnya, konsep wasatiyah terhadap diri sendiri. Bagaimana sebenarnya penerapan konsep wasatiyah terhadap diri sendiri dapat memberi kesan kepada kehidupan masyarakat sosial? Baik, memelihara sah-siah diri dengan menjauhi sifat boros dan membazir. Sebagaimana yang dinyatakan, Islam sangat menentang pembaziran di dalam apa jua bentuk. Sama ada dalam pembaziran makanan, pembaziran penggunaan elektrik atau sebagainya. Dan konsep wasatiyah sebenarnya menjadi salah satu sistem kawalan disiplin kepada umatnya dan saranan agar bersederhana dalam segenap aspek kehidupan. Seterusnya, mengamalkan aspek menyelidik sebelum membuat keputusan kerana sebaik-baik perkara adalah perkara yang paling seimbang dan adil. Baik, selain itu, bersikap terbuka dengan menerima kritikan dan pendapat juga merupakan salah satu pendekatan konsep wasatiyah terhadap diri sendiri. Sikap terbuka ini akan menjadikan individu itu meraihkan dan menerima pendapat lain dalam sesebuah kelompok sosial, maka kesepakatan akan dapat diraih dan kehidupan masyarakat akan lebih harmoni. Baik, seterusnya, menyeimbangkan urusan kehidupan dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, menyeimbangkan urusan kehidupan dunia dan akhirat. Dunia bukan hanya sekadar jambatan untuk kita menikmati pemandangannya, tetapi dikelilingi oleh ladang, tempat untuk kita bekerja, menanam amal yang akan berbicara untuk kita di akhirat kelak. Baik, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 66, Al-Quran, di dalam Al-Quran ada menyebut, Allah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat kepada manusia dengan tujuan agar mencari akhirat. Mencari akhirat di sini bukan hanya dengan beribadah, dengan seperti solat dan puasa, tetapi juga membawa maksud apa-apa sahaja pekerjaan ataupun perkara yang akan mendatangkan pahala, seperti mencari nafkah, dan membantu orang yang kesusahan. Dan semua ini akan menyumbang kepada kesejahteraan diri dan juga masyarakat. Seterusnya, tugas manusia memakmurkan bumi. Memetik firman Allah yang bermaksud memetik firman Allah dalam surah Al-Hud ayat 61 yang bermaksud Allah yang menjadikan kamu dari tanah dan Allah yang meminta kamu memakmurkan bumi ini, maka mintalah keampunan dari Allah dan bertaubat kepadanya. Baik, manusia berperanan di dunia ini sebagai apa? Sebagai khalifah, di mana mereka berperanan dalam pembangunan material, perpaduan masyarakat dan kerukunan hidup.
Dan membangunkan masyarakat dalam tamadun yang berteraskan Islam bukan hanya sekadar pembangunan material seperti infrastruktur, kemajuan ekonomi, intelek, tapi juga mementingkan aspek seperti ibadah, akhlak dan akidah. Tuntasnya, setiap sesuatu itu perlu ada kecermelangan dan keseimbangan, iaitu mencari yang terbaik dan meletakkan sesuatu itu pada haknya. Baiklah, bagi merumuskan pembentangan ini, suka untuk saya simpulkan bahawa konsep wasatiyah merupakan satu pendekatan yang sederhana dan pertengahan, tidak melampau dan tidak pula cuai atau longgar. Namun, terdapat juga para ulama yang memberikan definisi wasatiyah dengan maksud keseimbangan, kecemerlangan dan keadilan. Walau bagaimanapun, ia merupakan satu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara berdasarkan ajaran Islam yang syumul, iaitu merangkumi tuntutan jasmani, fizikal, rohani, spiritual dan akli minda. Konsep wasatiyah dari segi sosial dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ialah hubungan makhluk dengan Allah, iaitu hablum minallah. Yang kedua, hubungan baik antara manusia sesama manusia lain, iaitu hablum minannas. Dan yang ketiga ialah konsep wasatiyah dengan diri sendiri. Sebagai umat Islam, ketiga-tiga kategori tersebut haruslah diamalkan secara seimbang, walaupun pada hakikatnya hubungan dengan manusia dan hubungan sesama diri sendiri memiliki tujuan vertikal, iaitu hablum minallah, iaitu mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, konsep wasatiyah dalam bersosial antara manusia lain dengan peribadi sendiri juga penting dalam sistem yang diajarkan oleh Islam sebagai satu cara hidup yang menyeluruh, iaitu syumul. Oleh itu, jelaslah bahawa Islam datang untuk memperkenalkan manhaj pertengahan dan keseimbangan dalam semua perkara bagi menjamin kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Mengikut konteks menjaga hubungan dengan Allah perlu untuk diseimbangkan dari segi akidah, ibadah dan akhlak. Bagi pendekatan wasatiyah terhadap diri sendiri perlu untuk menanam kesederhanaan dan keseimbangan tanpa adanya unsur-unsur ekstrim. Hal ini dapat diperhatikan dalam 3 perkara utama, iaitu sahsiah diri, kehidupan beragama dan kesihatan diri dan akal. Dalam usaha mendekati manusia pula adalah penting untuk memahami situasi dan keadaan agar sesuatu perkara yang sesuai dapat diketengahkan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.